Assalamualaikum kepada semua rakyat Malaysia. Hari ini semua sibuk pasal kes COVID ni. Ada yang kata dulu masa PKP dijalankan mula-mula dulu. Ada yang kata apalah kerajaan buat PKP, tak boleh berniaga, tak boleh bisnes. Macam-macam. Macam-macam. Kerajaan terpaksa buat masa permulaan dulu. Sebab hari ini kita tak payahlah nak menyalahkan individu ni, individu tu. Tak payah. Selepas tu, bila isu COVID je dah mula reda sikit, kerajaan bagi kelonggaran, semua masyarakat dah hilang disiplin. Hilang disiplin. Dia ingat COVID dah habis dah. Tak ada lagi. Padahal duk tiap-tiap hari MKN hantar mesej dekat setiap handphone masing-masing. Tapi semua berbodoh kan. Sekarang bila ada gelombang kedua, semua sibuk. Patut kerajaan tak payah buat PKPB dekat Petaling Jaya. Patut buat PKPD je. Apa lagi? Ada yang kata, ni salah menteri ni. Duk pergi buat kempen dekat Sabah, balik-balik buat virus. Sekarang ni kita tak cerita jawatan. Kita tak cerita jawatan, kita tak cerita pangkat. Kita ni semua rakyat Malaysia. So, isu COVID ni siapa yang nak bertanggungjawab sebetulnya ni? Siapa yang salah? Adakah PKP boleh memberantas COVID ni? Tak boleh. Dia tak boleh. Yang nak kena bertanggungjawab siapa? Adalah kerajaan. Kerajaan pun tak boleh. So, siapa? Kita lah sebagai rakyat Malaysia yang kena bertanggungjawab. Bila dibuat PKPD nanti kan, semua bising pula. Tak boleh bisnes, tak boleh berniaga. Bila dibuat PKPB, ada yang kata PKPD je. Apa ni? Kita ni saling salah menyalahkan. Saya rasa virus ni merebak bukan melalui manusia saja. Bukan melalui jarak saja. Contohlah, kerajaan dok kata virus bila melekat dekat plastik ni, dia boleh bertahan 5 hari kalau saya tak silap. Boleh tak virus tu merebak melalui bungkusan plastik ni? Contoh. Contoh. Boleh. Jadi mungkin barang-barang sama ada yang diimport daripada luar negara atau barang yang datang dalam negara. Katalah saya beli barang, katalah ini beras ke, Maggi ke, gula ke, apa benda lah saya beli, saya pegang ni. Saya tak tahu, mungkin orang pekerja yang menghilang ni, dia pun tak tahu yang dia ada COVID, dia pun tak tahu. Ini semua isu disiplin diri tak ada. Contoh, dia tak tahu. Dia tak pakai masker. Dia bersin. Dia rasa dia sihat. Sebab antibody dia kuat. Bila antibody dia kuat, so dia tak akan nampak kesan yang dia ni ada virus COVID tau. Dia bersin. Hashim dia kata. Maka terkenalah bungkusan ni. Bungkusan ni pula berdempet dengan bungkusan yang lain. Boleh jadi virus tu merebak melalui itu. So macam mana? Takkan nak tukar bungkusan? Tak ada. Kita kena jaga diri kita je. So, ini yang dikatakan disiplin antara kita ni tak ada.
Lepas tu kadang kawan-kawan, tak apa, kawan rapat, kawan dekat, tengok dia sihat tak apa. Kita berbual pun tak pakai masker. Buka masker, siap pegang tangan, siap apa bagai, lepas tu tak basuh. Nanti naik kereta semua dipegang, steering dipegang, pintu dipegang, cushion dipegang, macam-macam dipegang. Lepas tu naik anak kita dalam kereta tu, dia pegang, dia hapus mata dia makan tak basuh, tempur ada gula-gula, dibuka dia makan, kena. Dia jadi ejen pembawa. Jadi isunya disiplin kita tak ada. So siapa yang kena bertanggungjawab? Kerajaan? Bukan. Kita yang kena bertanggungjawab. Jadi daripada bungkusan ni, dia boleh merebak. Tapi kita kadang anggap benda tu remeh. Sekarang bila COVID naik balik, masing-masing duk kata beginilah, begitulah, salah menyalahkan. Dah tak payah nak salah menyalahkan, kan? Menteri tu pun kalau kata dia pergi Sabah tu, dia buat kempen, kalau dia jaga diri dia betul-betul, dia sentuh dinding lah, dia sentuh pintu, dia buka pintu. Kadang-kadang kita buka pintu nak pergi tuang minyak dekat pam minyak tu, 7E ke, pam minyak ke, kita perasan ke ada berapa orang yang pegang benda tu? Jadi poin dia, kita tak disiplin terhadap diri kita sendiri. Itu saja. Jadi kerajaan tak boleh stopkan atau habiskan COVID ni. Kita yang kena bertindak sebagai rakyat Malaysia. Individu ni yang kena bertindak, bukan kerajaan. Kesian kerajaan, nak tanggung kos perubatan, nak bagi bantuan, macam-macam. Kita buat bodoh bila dah jadi macam sekarang ni, semua sibuk. Lepas tu kena tahan polis, bising pula. Jadi come on. Saya menghimbau lah kepada semua saudari-saudara yang ada di luar sana, untuk kita lebih disiplin pada diri kita. Jadi saya rasa mungkin menteri yang pergi Sabah pun sama, disiplinnya tak ada. Kan, dia tersentuh, dia pegang pintu atau apa, kan, tiba-tiba pegang mic tu pegang, mestilah dia pegang macam ni kan, sebelum dia nak adjust lah kedudukannya atau apalah kan. So benda ni yang kita tak disiplin menjaga diri kita. Sebab itulah, jangan salahkan manusia yang jadi ejen penyebaran ni. Andai kata atau contoh, saya ada COVID, contoh, saya nak contohkan. Saya tak tahu, sebab daya tahan tubuh saya, katakanlah saya kuat. So antibody saya boleh lawan, tapi saya boleh menjadi ejen. Saya pula tak menjaga, tiba-tiba saya bersin, hashing. Okey, saya basuh tangan. Tapi adakah benda tu merebak hanya di tangan saja? Mungkin baju saya terkena. Tiba-tiba saya duduk dekat kedai makan, bersandar, kawan saya datang tersentuh baju dengan sanding bahu saya. Dia pula balik, entah apa, dia terpegang lah apa benda. Boleh jadi. Jadi poinnya, apabila saya atau kita bersin, alangkah bagusnya kalau kita gunakan tisu lah, lagi bagus. Tisu bersin, ambil, kita buang. Lepas tu kita basuh tangan kita. Pastikan kita tutup supaya dia punya virus tu atau bakteri tu dia tak merebak ke baju kita atau ke bahagian muka kita. So kalau kata rasa kita terlepas lah bersin, kita balik
cuci baju, ganti yang lain. Ini kata kita jaga kita dan kita jaga orang lain pula. Takut disebabkan kita, yang lain terkena. Ini sebetulnya yang perlu ditingkatkan kesedaran antara masyarakat Melayu kita. Semualah, tak kira lah Melayu ke Cina ke India ke. Ini yang perlu kita ingat. Yang perlu kita set dalam otak kita ni. Kita set. Hanya kita yang mampu memerangi COVID ni. Saya harap dengan sedikit perkongsian ni kita dapat lebih disiplin lah terhadap diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.